Okey, kita bincang pula hari ini tentang COVID. Okey, COVID-19. Perlu tak saya pakai? Tak perlu lah. Okey, saya tak pakai ini. Saya nak buat video berkaitan dengan teknik Pepsi. Okey, semua perhatikan. Coronavirus Disease 19 ataupun COVID-19 ini membawa pelbagai kesan. Dan apabila kita bincang kesan, kita dapat lihat daripada teknik Pepsi. Okey, saya dah ajar Pepsi. Saya dah buat beberapa video sebelum ini. Jadi siapa nak semua teknik Pepsi, pergi YouTube, search Cikgu Sugus Pepsi. Type Pepsi, Cikgu Sugus Pepsi, it will take you straight to those videos. Okey, teknik Pepsi. Kesan-kesan daripada COVID ni kalau kita lihat memanglah kesan setakat ni kesan-kesan negatif yang banyak kita nampak. Jadi kesan-kesan ini dapat dilihat dari segi Pepsi, dari segi Pepsi. Tuliskan. Siapa tonton video saya, buat catatan. Okey, itu sangat penting. Nombor 1, P ini bermaksud politik. Kesan dari segi politik, kesan dari segi ekonomi, politik, ekonomi, apa satu lagi? Sosial. Ini 3 perkara, 3 skop yang penting sampailah kamu sampai ke universiti. Apa jua bidang kamu belajar, tidak dapat lari daripada politik, ekonomi dan sosial. Okey, 2 lagi yang penting bagi peperiksaan ialah dari segi pendidikan, dan 1 lagi ialah kesan dari segi industri. Okey, saya bagi 5 kesan, mudah diingat, mudah diaplikasi dalam peperiksaan. Tak kira apa soalannya, asalkan soalan itu berkaitan dengan kesan. Kamu tahu kesan ada 2, 1 baik, 1 lagi buruk. Kita kata kebaikan, keburukan. Implikasi positif, implikasi negatif. Betul kan? Ada 2 kesan. Jadi kita lihat kesan negatif dulu hari ini. Kita fokuskan kesan negatif daripada COVID. Kita apply Pepsi. Okey. Sejak munculnya bencana COVID-19 ini, virus yang telah menggegarkan seluruh dunia ini, sejak munculnya telah meninggalkan pelbagai kesan. Kita dapat lihat daripada 5 skop. Nombor 1, apa kesan dari segi politik? Dari segi politik setakat ini kita nampak ialah ia menggugat, sedang menggugat hubungan antara negara. Berlaku satu macam tension antara negara, menggugat hubungan antara negara kerana ada negara yang saling menuduh, melemparkan tuhmahan. Tuhmahan maknanya tuduhan. Tuduhan yang tidak berasas. Biasanya dia kata COVID ini disebabkan oleh sesebuah negara dan disaling menuduh lah. I blame you, you blame me, they are into blame game. Jadi ini satu kesan yang serius dari segi politik. Boleh menjejaskan hubungan dua hala negara, boleh menjejaskan pelbagai hubungan politik, sosioekonomi dan sebagainya dalam jangka panjang. Jadi satu kesan yang dibawa oleh COVID, dan kesan ini amat serius. Amat serius kalau perkara ini berpanjangan, lagi banyaklah ketimbul kesan dari segi politik. Okey, dari segi ekonomi cukup jelas. Kamu tengok ayah kamu, ibu kamu yang selama ini bekerja, yang buat bisnes dan sebagainya terpaksa berkurung di rumah. Ini kesan cukup serius. Ini telah boleh berupaya mengakibatkan kegawatan ekonomi. Kegawatan, economic recession, kegawatan ekonomi, kemelesetan ekonomi, pelbagai masalah dari segi ekonomi boleh muncul. Tak kiralah kita bekerja untuk makan gaji, ataupun kita buat bisnes, ataupun kita menjalankan aktiviti perniagaan secara besar-besaran, import, ekspor, segala-galanya terjejas. Dalam masa COVID ni, kamu ingat, bukan orang miskin saja susah, orang kaya pun susah. Jadi COVID memberi satu pengajaran kepada umat manusia. Tak kira kita kaya, miskin, berpelajaran, tidak berpelajaran, tak kira bangsa, agama, semua kena. Jadi ini satu peringatan kepada kita semua, kerana manusia ini perlu menganggap mereka ni adalah satu spesies yang saling bergantungan. Saling bergantungan. We are interdependent. Okay, I depend on you, you depend on me. Inilah kehidupan manusia, dan COVID memberikan peringatan kepada kita. Okey, ekonomi akan jadi gawat. Pelbagai masalah ekonomi akan muncul. Okey, seterusnya ialah pendidikan. Kamu pun tahu, pendidikan, sekolah ditutup, college ditutup, universiti ditutup. Macam mana kita nak teruskan pelajaran? Jadi, ini boleh mengganggu ataupun membantutkan proses pendidikan.
pendidikan jadi tergendala, sekolah ditutup dan kita tidak tahu bila kita akan kembali ke sekolah. Itulah keadaannya. Tengok kerajaan pun merancang 2 minggu, lepas tu 2 minggu, lepas tu 2 minggu. Macam ni saja kita boleh buat. Hari ini kita tidak boleh buat perancangan yang melampau, yang long term kita tak boleh buat kerana musuh kita ni invisible. Musuh kita ni tidak kelihatan. Kita tak nampak virus tu. Dan virus tu siapa yang bawa dia? Habitat, kamu tahu tak? Habitat virus tu. Habitat, you know right? Habitat, tempat tinggal. Tempat tinggal virus itu adalah tubuh jasad manusia. Jadi manusia yang dia mau. Dia mau manusia gerakkan dia dari satu tempat ke tempat yang lain. Sebab tu kita semua berkurung kat rumah, duduk diam-diam kat rumah. Kenapa? Kerana kita tak nak bagi free transport kepada COVID-19. Don't ever give free transport to COVID-19. It's not worth. Okay? It's not worth. Jadi ini boleh membantutkan proses pendidikan di semua peringkat. Sekolah, kolej, universiti, semua peringkat. Saya nak ingatkan pelajar-pelajar SPM, PD3, UPSR dan sebagainya, termasuk ibu bapa dan guru-guru, kita tengok masalah yang dihadapi. Okay? Kita tengok masalah yang dihadapi, kita mengambil tindakan, kita bertindak balas, kita respon. Tapi kita jangan melipat gandakan masalah dalam kepala kita sendiri. You cannot be sitting down and think, what if they cancel SPM this year? This is not going to help anybody. Okay, you are going to increase your own tension and you are going to spread to those around you, as your families, your brothers, sisters. Jadi jangan buat persepsi, spekulasi, perancangan yang terlalu ke depan. Tak perlu. We have to see this. How fast we can get out of this. The faster we can get out, the better. How to get out? Simple. Listen to the government, listen to the experts, and we do nothing. We just stay home. Jaga diri kita baik-baik. Rambut panjang tak apa. Okay? Rambut panjang tak apa, tak kisah. Tapi kita duduk di rumah. Okay? Jadi, jangan, ini satu perkara yang tak bagus. Jangan lipat gandakan masalah. You got one problem, look at that one problem, try to solve it. Okay? You cannot solve it, you just wait. Wait for the better opportunity to solve it. You don't multiply the problem in your head. Then it's difficult. Very difficult. Not only for you, for everybody around you. Okay? Seterusnya dari segi sosial. Apakah kesan dari segi sosial? Banyak kesan dari segi sosial. Hari ini kita nak shake hand pun tak boleh. Okey, mungkin budaya berjabat tangan ini akan berkubur selepas ni. Tahu berkubur. Ditelan zaman, ditelan Covid lah. Budaya berjabat tangan ni ditelan Covid. Selepas ni mungkin era manusia kita terpaksa buat macam orang Jepun. Kita tunduk macam ni ataupun kita buat cara orang India, orang Bali, Indonesia, orang Thailand yang buat macam ni. Vanakkam, namaste, namaskaram. We don't know, okay? So we have to respond according to situation. Okay? Ini untuk kelangsungan umat manusia di planet ini. Kalau tidak, kita akan hilang. Virus yang tak dapat dilihat ni boleh menghilangkan kita, menghancurkan, meranapkan segala apa yang dicapai oleh umat manusia setakat ini. Jadi kita kena cukup berhati-hati dan melihat masalah saja, jangan melipat gandakan. Saya ulangi, jangan lipat ganda problem. Okay? What we see, we try to solve. That's all. Okay. Seterusnya dari segi sosial, saya kata ini menjejaskan, amat menjejaskan hubungan sosial dalam masyarakat, silaturahim, okey, menjejaskan. Walaupun ada orang kata COVID-19 ni membawa kesan baik dari segi sosial kerana family duduk bersama. Family, ibu, bapa, anak, datuk, nenek semua tinggal di bawah satu bumbung, duduk bersama. Satu peluang yang paling besar dalam beberapa dekad ini untuk duduk bersama, untuk makan bersama. How many times you missed lunch? You have never had lunch with your parents. Okay, now you have the time, so let's enjoy. Whatever goods that's coming our way, we'll enjoy it. Okay, while waiting for better things. Okay, so social ni menjejaskan. Dan sekarang banyak isu sosial yang dulu kita tak nampak. Macam isu gelandangan. Tahu gelandangan? Orang homeless, no? They don't have homes. They sleep on the streets. Orang macam ni, makanan tak ada, rumah tak ada, selimut tak ada, macam-macam tak ada. Dulu kita tak nampak. Sekarang kita nampak di seluruh dunia, termasuk di US, masalah gelandangan. Gelandangan, tuliskan gelandangan. Ini boleh keluar dalam peperiksaan. Gelandangan, terutamanya untuk SPM. Gelandangan maknanya homeless, people without proper place to stay. Ini serius, satu isu serius yang telah berlaku di negara kita. Yang nampak serius setakat ni.
terutamanya di bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur, ini sudah kelihatan cukup serius. Okey, dari segi industri, semua kilang ditutup. Apabila kilang ditutup, nombor satu, apa yang hilang? Peluang pekerjaan hilang. Jadi ini boleh melumpuhkan. Kalau keadaan ini berterusan, ini boleh melumpuhkan pelbagai sektor industri. Dia boleh lumpuh. Nak bangun kembali beberapa bulan atau beberapa tahun diperlukan. Jadi, tengok, saya dah bincang 5 skop keburukan dari segi COVID. Okey, keburukan. Semua ni keburukan. Kalau apakah topik lain yang hampir sama dengan COVID-19? Topik lain seperti kebanjiran buruh asing. Kalau kamu nak lihat kesan-kesan buruk kebanjiran buruh asing, inilah tekniknya. Kebaikan buruh asing, inilah tekniknya juga. Pepsi juga. Kalau nak cari baik atau buruk, Pepsi juga kita cari. Okey? Topik lain. 1. COVID-19. 2. Kebanjiran buruh asing. 3. Kebaikan dan keburukan menganjurkan sukan-sukan bertaraf dunia macam sukan Olimpik. Okey, apa kebaikan? Ada kebaikan dari segi politik, kebaikan dari segi ekonomi, ada keburukan dari segi sosial. Jadi kamu boleh lihat 5 skop ini. Cuba apply dalam topik-topik lain. Okey? Konsepnya sama, Pepsi. Guna Pepsi tapi apply dalam topik-topik lain. Satu lagi topik yang saya teringat tadi ialah COVID, kebanjiran buruh asing, sukan antarabangsa, kemajuan sains dan teknologi. Okey, isu seperti pengedaran dadah di seluruh dunia, apa kesannya? Dan satu lagi isu sosial yang dahsyat sekarang ini ialah pemanasan global. Tapi sekarang global sejuk sikitlah sebab kapal terbang kurang, trafik kurang, jadi kadar pencemaran di seluruh dunia dikatakan sudah turun ke tahap yang amat minimum, amat rendah sekarang ini. Ini satu perkara yang bagus. Malah ada orang mencadangkan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu dengan kerjasama seluruh dunia, semua negara-negara di dunia harus mencadangkan kepada masyarakat antarabangsa untuk mengadakan lockdown sendiri. Okey, lockdown seluruh dunia, katakan 3 minggu ataupun 2 minggu setahun. Setahun sekali, we lock ourselves. Okey, nice or not? Beli makan semua cukup, tak ada masalah. We plan for it lah. Ini berlaku tanpa planning. Kita boleh buat dengan planning supaya kita berikan sedikit ruang, sedikit masa kepada nature, alam semula jadi untuk memulihkan dirinya sendiri. Sekarang banyak di bandar-bandar orang nampak binatang-binatang liar lalu. Di taman-taman perumahan monyet masuk, ular masuk, semua ni. Jadi dia tak nampak manusia, dia rasa dunia ni sekarang dia punya. Semua binatang ni dah terlalu seronok. Di tengah-tengah jalan raya ada yang burung-burung semua berterbangan menari happy. Mungkin dia happy kerana kita tidak ada di situ. Okey, jadi selepas virus ni kita nak jadi manusia yang lebih bertanggungjawab terhadap alam semula jadi. Jadi ini kembali saya nak sebutkan kepada kamu, ini cara kita merancang sesuatu karangan. Ini penting untuk pelajar PD3 dan SPM. Tak kira untuk SPM ni boleh jadi karangan, boleh jadi rumusan, isi tersurat, tersirat, soalan kebat, malah soalan-soalan seperti ini keluar dalam ujian lisan kamu. Bila cikgu tanya kebaikan keburukan, terus fikir Pepsi. Lihat Pepsi. Why you love Malaysia? Pepsi. Saya suka Malaysia kerana politik stabil. Ekonomi okey. Sekarang tak okey lah. Okey, pendidikan kita bagus. Sosial, sistem kesihatan kita sekarang terbukti antara yang terbaik di dunia. Okey, cara kita mengendalikan COVID-19 ni, kita antara yang terbaik dalam dunia hari ini. Okey, itu terbukti. Dan industri, kita ada segala macam industri di Malaysia yang memberikan peluang pekerjaan, perniagaan, pelaburan dan sebagainya. Jadi, ini cara kita mengaplikasikan teknik Cikgu Sugus. Dan ini perkara seperti ini boleh dihafal, boleh diingat dengan mudah dan dibuat pada hari peperiksaan. Untuk pelajar SPM, kamu kena tulis 5 perenggan, ada 5 perkara. Siap-siap ada 5 perkara. Jadi, hanya pelajar perlu belajar cara menghuraikan isi. Okey. Sebagai kesan daripada COVID-19 ni, saya dah bagi tahu tadi, pendidikan kita terjejas. Kamu semua tak pergi sekolah dan kamu banyak mensia-siakan, membazirkan masa di rumah. Jadi saya
2-3 minggu saya fikirkan how can we connect during this time. Jadi saya sekarang menawarkan tuition melalui WhatsApp. Melalui WhatsApp tau tuition ni. Tuition melalui WhatsApp. Kamu nak tahu kenapa WhatsApp? Kerana semua orang ada smartphone, tapi semua orang tak ada komputer, semua orang tak ada strong internet line. Okay, so much other problems. So I want to offer something so that all Malaysians, everybody, tak kira kamu di kawasan pedalaman Sabah, Sarawak, Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu, anywhere you are, we can communicate. Okay, jadi terus hantarkan message pada saya. Just WhatsApp Cikgu Sugus 01966260557. Saya hantarkan apa? Saya hantarkan video, link video yang kamu tonton. Lepas tu kamu buat nota. Lepas tu saya bagi soalan. Macam video ni kamu tonton, saya akan bagi 3 soalan untuk kamu apply. Lepas tu kamu tulis dalam selai kertas, ambil gambar, hantar kepada saya melalui WhatsApp. Saya check secara overall impression. Saya check, saya bagi recommendation, saya bagi cadangan macam mana kamu boleh baiki karangan-karangan anda. Bukan saja karangan, kita belajar semua, kecuali buat masa sekarang COVID ni, saya tak nak belajar Komsas. Bahagian Komsas saya tak nak ajar. Saya harap kamu baca sendiri, baca cerpen, baca drama, baca novel. When you're free, you got a lot of time, so you please read this. Prepare yourself, okay? English and BM, don't forget your literature part. Bagi karangan dan tata bahasa, kita akan buat latihan melalui WhatsApp. Segala-galanya melalui WhatsApp. Saya sediakan file PDF yang lengkap dengan jawapan. Semua jawapan diberi. No need to worry. Okay, talk to your parents and please get back to me as soon as possible so that we don't waste this time. When this lockdown finish, perintah kawalan pergerakan ni habis, kita nak jadi 10, 20 ataupun 30% lebih baik. Manusia yang lebih baik dari segi fizikal, mental, emosi, pendidikan, pemikiran, kesedaran. Kita nak jadi lebih baik, kita melangkah keluar rumah selepas COVID sebagai manusia yang lebih baik, yang bertanggungjawab kepada diri, kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada negara, malah kepada seluruh dunia. Setuju? Okey, kita study. Jangan buang masa. Thank you.